Dalam tasawuf, untuk mencapai hakikat ini, mereka ada suatu peristilahan ataupun suatu ajaran, yakni supaya kita ni sentiasa saja mengabdikan diri kepada Allah, bukan pada waktu sembahyang saja, bukan pada waktu berzakat saja, bukan pada waktu berpuasa saja, bahkan berlarutan pengabdian diri kita itu kepada Allah berlaku. Maka dalam tasawuf, ibadah pengabdian diri seperti ini dinamakan, diistilahkan sebagai as-salatud daimah. Orang-orang tua kita dulu panggil solat daim. Istilah ini seringkali disalahguna, disalah pakai oleh kelompok tertentu yang mereka ini berfahaman bila manusia sudah mencapai maksud ini menurut sangkaan mereka, mereka tidak perlu lagi bersolat seperti orang ramai bersolat. Kerana menurut mereka, mereka sudah sampai ke solat daim ini. Itu kefahaman yang silap. Bahkan tak kena gaya, dia membawa kepada kekufuran. Tak kena gaya, bawa kepada kerosakan iman. Apa yang dimaksudkan dengan istilah ini dalam ilmu tasawuf, iaitu hakikat-hakikat yang ada di dalam sembahyang kita tu akan berterusan hidupnya dalam diri kita ini, sekalipun badan kita tidak lagi berada dalam keadaan bersolat. Baik, antaranya contoh mudah, dalam solat kita adanya sesuatu yang dinamakan sebagai, kalau dalam istilah tasawuf, muwajahah, contoh, iaitu merasa diri menghadap kepada pencipta seluruh alam. Merasa diri menghadap kepada Allah. Dengan makna yang sahih lah. Kita mengaji Usuluddin, Allah Ta'ala itu tidak ada tempat. Macam mana nak menghadap? Ini kena siku molek lah. Sebab tu kena mengaji Usuluddin, kena mengaji tasawuf. Mengaji Usuluddin saja, siapa tanya nak pasang kadang-kadang jadi petembung, dah erti nak pasang. Kita baca dalam doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Dia baca tapi takut nak menghayati. Aku menghadapkan diriku kepada pencipta langit dan bumi, tapi jadi takut ni. Sebab apa? Menghadapkan diriku. Jadi seolah-olahnya dalam perhayatannya macam Tuhan ini ada arahnya, ada jihahnya. Sedangkan dalam pengajian Usuluddin kita yang kita pelajari, mukhalafah, bahawa Allah Ta'ala itu tidak sama dengan segala makhluknya dari semua aspek, termasuklah tidak bertempat. Jadi sekarang dalam perhayatannya aku menghadapkan diriku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Mana ni? Mengaji Usuluddin tidak bertempat. Dalam penghayatan, menghadap ni macam depan. Hendaklah dipahami. Yang dihadapkan itu ialah menghadapkan kepada makna-makna ketuhanannya. Bukan hakikat zat Tuhan itu. Tapi ayat Al-Quran beritahu secara pendek. Perlu kepada penjelasan. Sini kadang-kadang orang ngaji Usuluddin saja, dia takut benda-benda begini. Dia takut nak menghayati firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kamu di mana kamu berada. Dia takut nak menghayati. Sebab dia tengok ngaji Usuluddin, Tuhan tidak bertempat. Tadi nak siku, nak siku. Padahal ma'iyah itu, kebersertaan itu ada makna-makna yang tersendiri. Bukan berarti
zatnya yang bersama kita, tetapi kenyataan daripada atau taklukan daripada sifat-sifatnya. Itu huraian-huraian itu kalau kita tak belajar molek dengan gaya tasawuf, jadi kita takut nak menghayati ayat-ayat Al-Quran seperti itu. Kadang-kadang setengah orang yang mengaji Usuluddin, inilah tempat-tempat yang menjadi keliru dia. Kerana dirasakan sebagai berlawan dengan keyakinan Usuluddinnya. Padahal tafsirannya yang tidak jelas. Kadang-kadang berlaku. Tadi saya nak jelaskan sikit. Tadi saya beri contoh tadi tentang solat daim. Tentang solat daim tadi. Solat daimah. Jadi maksudnya, hakikat solat itu, pengertian-pengertian yang ada dalam solat itu berlarutan hidupnya dalam jiwa seseorang, sekalipun di luar solat. Itu diistilahkan oleh ulama tasawuf sebagai as-salatud daimah. Jadi contoh mudah tadi, sebagai muwajahah hati yang merasa menghadap kepada hakikat atau makna-makna ketuhanan Allah itu yang mereka rasai di dalam solat. Selepas solat pun hakikat itu terus dirasakan. Itu solat daimah. Demikianlah rukuknya, hakikat sujudnya. Sekalipun badan tidak lagi rukuk, tidak lagi sujud, tapi hakikat-hakikatnya itu terus hidup dan dirasai. Itu as-salat daimah. Penutupnya, maka itulah yang ditafsirkan oleh Syekh Abdul Qadir ketika mengulas tentang hadis Nabi, al-anbiya'u ahya'u fi quburihim yusallun. Para Nabi itu hidup dengan makna yang tersendiri dalam kubur mereka dan mereka bersalat. Menurut faham Syekh Abdul Qadir adalah secara rohaniyah mereka itu. Secara rohaniyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.